Kerja-kerja pasca banjir di sekolah terjejas, pastikan sesi persekolahan seperti dijadual. Isu penempatan setinggan Kampung Datuk Harun selesai. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, edisi Ahad 12 Mac 2023. Berita wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Nurul Hidayat Awai. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan juga Kedah mengisi paparan berita wilayah petang ini. Terus setia 1 jam bersama kami. Bersaudara, semua agensi berkaitan di Johor akan dikoordinasi bagi memastikan semua murid dan sekolah yang terkesan banjir dapat memulakan sesi persekolahan 2023 sebagaimana dijadualkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia sebagai usaha untuk mempercepat kerja-kerja pasca banjir terhadap 17 buah sekolah yang terjejas di negeri itu. Ikhtiar juga termasuk menempatkan pelajar di premis sementara bagi membolehkan sesi pembelajaran dapat dimulakan. NADMA dengan APM dan beberapa agensi lain bersama-sama dengan jawatankuasa bencana di peringkat negeri dan daerah. Ini akan dilakukan dengan sesegera yang mungkin. Yang penting pelajar-pelajar dan murid-murid boleh terus belajar walaupun mungkin tidak terlalu kondusif keadaannya. Beliau berkata demikian selepas lawatan kerja rasmi ke Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora di Kota Tinggi. Dalam perkembangan lain, pemukiman dan bengkel akan diadakan antara Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dengan Kerajaan Johor dalam usaha meneroka dan memajukan wilayah Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata potensi wilayah berkenaan cukup besar dan perlu dimanfaat dengan melakukan beberapa usaha baharu pembangunan. Ini cukup besar. Dan ianya harus digali dengan beberapa usaha yang tentunya kerajaan negeri sendiri, khususnya Kebah Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang amat mahu melihat kawasan-kawasan yang masih terkebelakang dari segi pembangunan dan kemajuan untuk dimajukan, dan insya-Allah kerajaan pusat melalui Kejora akan melakukannya. Beliau yang juga Menteri KKDW berpuas hati dengan pencapaian 5 dekad Kejora dengan keluasan wilayahnya kini melebihi 15.06% daripada keluasan Johor. Klinik Perubatan Am Swasta GP dan doktor kontrak digalakkan untuk bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan KKM bagi program lanjutan waktu operasi di 52 klinik kesihatan terpilih. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata jalinan kerjasama itu secara tidak langsung membantu mengurangkan beban tugas petugas kesihatan sekaligus memberikan perkhidmatan terbaik. Dia boleh ada pertambahan petugas juga. Kita juga menggalakkan juga contract workers, for example, contract doctors untuk bersama. Dan kita juga menggalakkan jika ada macam GPs daripada swasta untuk juga mengambil bahagian dalam program ini. Sebab klinik-klinik yang peripheral ini dia servis kepada hospital. Jadi kesesakan di hospital dapat dibantu dengan beberapa klinik yang memerlukan. Jadi sebab itu pada kali ini kita telah kenal pasti 52 buah klinik. Kita akan mengambil of course inisiatif dengan mengenal pasti daripada human resource-nya dari mana kita akan dapat untuk membantu dalam
program extended hours ini. Yang berusaha Dr. Faizal. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia peringkat Selangor. Disambut pada 9 Mac. Isu penempatan setinggan yang membelenggu 249 keluarga di Kampung Datuk Harun, Petaling Jaya sejak 15 tahun lalu berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Amaluddin Shahri berkata keluarga terlibat yang terdiri daripada peneroka memperoleh kediaman menerusi skim Smart Sewa hasil penyelesaian menang-menang bersama pemaju. Mereka akan diberikan tawaran pemilikan rumah dan juga ada dan konsepnya adalah sewa milik sewa, milik ke sewa atau sewa milik, lebih kurang begitu. Maknanya ini adalah kaedah sewaan dan pemilikan baru ataupun yang kena rent to own yang saya telah announce sebenarnya tahun 2021 lagi, dan baru sekarang kita dapat materialize hasil kerjasama dengan developer yang terbabit. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Jelajah Kita Selangor Penyayang peringkat daerah Petaling di Padang Permainan MBPJ. Terdahulu, skim Smart Sewa to Ownership to Stay diperkenal pada 2016 bagi membantu golongan berpendapatan rendah B40 memiliki kediaman sendiri pada harga di bawah RM200,000. Baik saudara, sebagai usaha membantu kerja-kerja pembersihan rumah penduduk terjejas banjir di Johor, lebih 2,000 sukarelawan Southern Volunteers SV sudah digerakkan ke seluruh negeri itu. Sukarelawan terdiri daripada warga pihak berkuasa tempatan, institusi pengajian tinggi, badan-badan bukan kerajaan dan jabatan-jabatan kerajaan serta agensi negeri Johor. Kami berasa seronok membantu orang-orang kampung yang dalam kesusahan. Walaupun kerja amat berat, walaupun kerja untuk membersihkan ini bermula daripada pagi sampai petang, tapi kami jumpa perasaan yang teruja membantu orang kampung. Bila dapat membantu semua yang dalam kesusahan ini, kami berasa seronok. Dan Alhamdulillah bila dah selesai kerja itu pun, kami rasa bersyukur. Suka tengok orang kampung dah seronok bila kami dapat bantu mereka, bersihkan rumah mereka. Saya rasa bangga sebab dapat membantu meringankan beban masa-masa banjir. Dalam pada itu saya dapat pengalaman lah untuk membersihkan kawasan-kawasan rumah masa banjir lah. Sepanjang kita orang ada kat sini 5 hari 4 malam, alhamdulillah lah, kita pun rasa dapat happy. Di samping itu dapat pengalaman untuk bantu masa-masa banjir dekat kampung sini lah, di Segamat ni. Amat bersimpati lah mula-mula. Kita orang pun tengok agak sedih atas dugaan diorang yang menghadapi benda ni. Tapi bila kita orang dah membantu, kita orang akan rasa puas hati, bersyukur apa yang kita orang yang telah buat, bersihkan rumah diorang apa semua. Ya, saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada para yang sudi menolonglah atas kebanjiran ni, menyelesaikan segala kekotoran ke rumah, membersihkan rumah semua. Saya ucapkan ribuan terima kasihlah. Kira saya bersyukurlah kerana ada yang sudi menolong kan. Jadi saya lega sikitlah, jadi ringanlah beban saya kan. Satu Tentera Darat Malaysia TDM bagi tahun 2023 menyaksikan penyertaan kali pertama buat skuadron istiadat berkuda SIB. Tatu TDM merupakan satu rangkaian persembahan hiburan yang merangkumi variasi pertunjukan aksi-aksi kemahiran dan kepakaran melibatkan konsep marching seperti pancaragam, kawat senyap, tarian perang dan sebagainya. Perincian lanjut bersama rakan pelapor Azlina Kamarudin. Silakan Azlina.
Baik, terima kasih Dian Nawai di Angkasa Puri Kota Media. Seperti yang dapat anda saksikan, sekarang saya berada di Padang Kawat Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Bandar Tentera Darat Port Dickson kembali dengan persembahan tatu dan juga Karnival Hari Terbuka Tentera Darat 2023. Cuaca baik, alhamdulillah. Trafik di hadapan kita setakat ini baik-baik saja dan saya kira menjelang pukul 6 petang nanti akan sesak di hadapan ini ya. Dan berlangsung selama 2 hari, 11 dan 12 Mac. Cukup meriah sekali yang saya boleh gambarkan setakat ini dengan pengunjung mengambil kesempatan menyertai acara-acara yang dianjurkan selama 2 hari ini. Untuk perkembangan lanjut saudara, bersama-sama saya ialah Brigadier General Muhammad Rafi bin Abdul Kadir, Timbalan Pengerusi Penganjur Tatu Tentera Darat 2023, untuk kita ketahui lebih lanjut apakah acara yang berlangsung selama 2 hari. Baik, Tuan, apakah acara yang telah pun berlangsung semalam? Ya, untuk pengetahuan semua penonton, pada 11 Mac iaitu semalam telah berlangsung persembahan-persembahan bermula daripada persembahan statik, pameran aset Tentera Darat dan pocket show di Padang Rugby Institut Kejuruteraan Tentera Darat, bermula daripada 9 pagi hinggalah ke jam 5 petang. Kemudiannya disambung dengan pre-show yang bermula daripada jam 5.30 petang sehingga jam 7 malam. Dan seterusnya acara kemuncak adalah pertunjukan tattoo pada sebelah malam bermula jam 8.45 malam yang melibatkan persembahan-persembahan seperti drum liner Tentera Darat, pancaragam gabungan Tentera Darat, persembahan kepakaran oleh grup gerak khas, kuda istiadat dan juga pertunjukan akrobatik motosikal oleh Kor Polis Tentera Diraja. Okey. Baik Tuan, itu dia semalam ya. Dan hari ini apa yang menarik menanti pengunjung di Padang Kawat Pusasda untuk hari ini khususnya? Okey. Pada hari ini selain daripada pertunjukan seperti mana semalam, hari ini ada 2 acara kemuncak yang ditunggu-tunggu adalah percubaan tim akrobatik motosikal untuk memecahkan 2 rekod. Iaitu yang pertama, penunggang motosikal wanita akan cuba memecahkan rekod dengan lompatan kenderaan yang paling jauh, iaitu melepasi 6 kenderaan. Dan yang kedua, seramai 31 anggota akan menaiki sebuah motosikal. Menaiki motosikal yang sedang bergerak. Ini 2 Guinness Book of Record yang cuba dicatat pada malam ini. Sama-sama kita saksikan. Baik, sama-sama kita saksikan. Terima kasih Tuan ya. Kita doakan cuaca kita baik pada malam ini dan seperti mana yang anda dapat saksikan di belakang saya sekarang ini, pentas utama sedang berlangsungnya pre-show oleh Badan Kesenian Tentera Darat. Dan untuk anda yang nak hadir boleh datang bermula sekarang ini dan sama-sama kita menonton persembahan tatu 2023 di Padang Kawat Pusasda Bandar Tentera Darat Port Dickson. Dan saya kira setakat ini saja perkembangan kita dari Pusasda. Jangan lupa datang beramai-ramai sekali lagi. Sekian daripada saya Azlina Kamarudin. Kita kembali ke Angkasa Puri Kota Media bersama-sama dengan Dian Nawai. Silakan. Baik, terima kasih Azlina untuk perkembangan Tatu TDM 2023 sebentar tadi. Baik saudara, sebelum ke Sarawak, kita ikuti dahulu laporan semasa cuaca di seluruh negara. Untuk itu langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Dr. Anis Nabila Muhammad. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Met Malaysia telah mengemas kini amaran hujan lebat berterusan kategori waspada bagi bahagian barat di negeri Sarawak. Amaran ini berkuat kuasa sehingga esok 13 Mac melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan Betung di negeri Sarawak. Oleh itu, penduduk di kawasan yang bertanda amaran ini diminta untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan segala amaran yang bakal
bakal dikeluarkan oleh pihak kami dan juga pihak berkuasa tempatan, terutamanya yang kini sedang menetap di kawasan yang berkedudukan rendah. Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan kedua seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning dan jingga. Amaran ini berkuat kuasa mulai esok 13 sehingga 14 Mac nanti melibatkan kawasan perairan Kondor dan Reef North. Perlu diingatkan sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dari bukit petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Pulau Pinang, negeri Perak, negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, negeri Sembilan, Pahang dan juga Johor. Dan keadaan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, hujan dari bukit petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian barat dan tengah di negeri Sarawak. Dan keadaan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Salah satunya inisiatif Menu Rahmah yang menganjurkan jualan set hidangan pada harga RM5. Alhamdulillah, Menu Rahmah ini dijangka akan terus menerima sambutan yang baik. Maka melalui jualan Rahmah menawarkan barangan asas dengan harga sehingga 30% lebih murah berbanding pasaran, akan tentunya akan mengawal kos sara hidup. Kerajaan menyediakan RM100 juta untuk menjayakan program jualan Rahmah di setiap kawasan parlimen. Kerajaan juga akan meningkatkan keperuntukan sebanyak RM200 juta kepada RM225 juta bagi memperluas program pengedaran barangan keperluan asas ke 25 kawasan baru, antaranya di Paluh dan Pasir Sarawak, Pasir Raja Terengganu dan Kuala Krai, Kelantan. Kita tawarkan kredit e-tunai belia Rahmah khusus kepada 2 juta orang belia di antara 18 hingga 20 tahun dengan peruntukan RM400 juta. Kembali dalam berita wilayah, kita ke Sarawak pula. Antara fokus Bumi Kenyalang hari ini berkenaan bantuan kepada pekebun. Perinciannya bersama Bu Mawin. Silakan, Bu Mah. Ya dia, terima kasih. Kerajaan akan mengenal pasti pekebun di negara ini yang terjejas akibat banjir. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof walau bagaimanapun menjelaskan musim hujan yang masih berterusan tidak lagi menentu sukar bagi kerajaan untuk menyalurkan bantuan ketika ini. Datuk Seri Fadilah berkata kerajaan masih memfokuskan kepada bantuan kepada penduduk terjejas di beberapa buah negeri yang dilanda banjir. Lepas ini pasca nak ya baru kita nyerahkanlah bila sudah selesai
Walau bagaimanapun, bentuk bantuan itu nanti akan disalurkan melalui badan-badan bukan kerajaan bagi memastikan pelaksanaannya lebih pantas. Datuk Sri Fadilah bercakap kepada media selepas majlis penyerahan voucher khas Back to School di Kuching. Seramai 1,500 murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah sekitar kawasan Putrajaya menerima bantuan voucher tersebut. Pemilik tanah dinasihatkan untuk tidak menyerahkan keseluruhan tanah yang dimiliki untuk dibangunkan secara usaha sama dengan syarikat peladangan kelapa sawit, sebaliknya tinggalkan sedikit untuk diusahakan sendiri. Ini bagi menampung perbelanjaan keluarga sementara menunggu hasil daripada ladang sawit yang dibangunkan secara usaha sama. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John C.K. Tayai memberitahu demikian semasa merasmikan penanaman kelapa sawit baharu kawasan Sungai Bawang di rumah Vincent Ate, Sungai Bawang, Selangau. Nama kebuah aku ngasuh kalau mau ngambil, awak kena bisik, penatai bisik ke kita pun. Lepas nanti kita bisik, lepas kadang-kadang bahkan kita dengar ke cerita seorang Syali tadi, nama 6 bulan sekali kita terima, 3 bulan sekali. Menerusi Komuniti Pembangunan Kawasan ADC Sungai Bawang, sebanyak lebih 400 hektar tanah NCR penduduk daripada 9 buah rumah panjang yang melibatkan lebih 30 peserta menyertai usaha sama itu. Datuk John C.K. menambah usaha sama tersebut penting bagi memastikan tanah-tanah NCR milik penduduk dapat dibangunkan dan mampu mendatangkan pendapatan kepada penduduk. Beliau yang juga adun kakus menegaskan penduduk yang terlibat harus menjauhkan daripada pemikiran negatif yang mampu melumpuhkan usaha membangunkan kawasan tersebut. Bisnis gerak kita itu salah penemu. Salah penemu aku tu tadi, lepas tiap pengawal ke dia atul, lepas maya kita ke bisnis tuai. Lalu tuai dia kumbai makai. Jangan sitik bak penemu kita. Patut penemu ke ketuk dan belum aku tahu ni. Lekak ke kita dulu. Anak gue terus lagi negative thinking korang. Datuk John C.K. juga mengingatkan usaha sama itu perlu disusuli dengan penuh berhati-hati termasuk berkaitan perjanjian antara penduduk dan syarikat agar tidak merugikan penduduk pada masa akan datang. Baik, sektor pelancongan menjadi salah satu tumpuan utama bahagian Limbang dalam meningkatkan ekonomi penduduk setempat di utara Sarawak itu. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memberitahu ini ekoran Limbang mempunyai potensi tinggi jadi tarikan pelancong dari luar untuk datang berkunjung. Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu ke arah itu satu pasukan petugas di peringkat Majlis Daerah Limbang dan pejabat residen diwujudkan bagi memastikan sektor itu dapat dibangunkan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Northern Region Music Festival 2023 di Limbang. Beliau dalam pada itu menzahirkan ucapan tahniah kepada Radio Television Malaysia khususnya RTM Limbang atas kejayaan melaksanakan program tersebut. Ekoran mendapat sambutan menggalakkan. Beliau mengumumkan pada tahun-tahun mendatang RTM Limbang akan menjadi penganjur tetap bagi program itu. Berikutan hujan lebat sejak Jumaat lepas, 7 keluarga dari kampung Sungai Lumut Kuching terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS Dewan Sinaran Lumut. Petang semalam, ekoran kediaman mereka dinaiki air lebih semeter dan jalan terputus. PPS ni dibuka pada kemarin 11.3 pada jam 6.30 petang. PPS ni dibuka kerana hujan lebat yang berterusan dan mengakibatkan air yang naiklah kepada kampung tersebut. Dan dalam PPS ni sekarang ada 7 buah rumah yang terjejas dan 7 buah keluarga dan jumlah keseluruhan mangsa dalam PPS ni ada 31 orang lah. Bercakap kepada RTM semasa tinjauan di PPS tersebut, Azwan berkata pemantauan dari semasa ke semasa dilakukan bagi memantau situasi air di kampung tersebut. Bagi penduduk terjejas banjir, Wan Muhammad Hadari Wan Ibrahim, 60 tahun, tidak menyangka rumah yang diduduki 11 ahli keluarga dinaiki air kerana beberapa tahun lepas rumah mereka tidak pernah dinaiki air. Dulu ada dah beberapa tahun tu dah kurang, jadi masa tu kami pun heran lah air ngejut. Yang ngejut naik hujan terlalu kuat.
Bertambah pula parit yang sikit teratur. Sumbat banyak rumput sampai dalam parit. Zaini Buang, 77 tahun juga memberitahu beliau dan adiknya hanya mengikut arahan agensi berkaitan untuk berpindah. Tidak bomba. Tidak bomba. Memantaukan keadaan rumah kami. Lihat banjir ya, jadi yang mudah kita cepat nunggu, mudah kita mesti berpindah. Banjir air itu akan naik lagi yang mudah. Jadi kami pun lalu tergesa-gesa ikutlah apa arahan daripada bomba. Yang bagus daripadanya kami ikutlah. Rumah kami belum pernah kena banjir lah. Oleh kerana sebabnya berlaku, oleh kerana paparitannya cetek lagi ada sumbat-sumbat, rumput apa semua, longkang-longkangnya ada kedaknya tersumbat, ada kedaknya ngisi teratur lah. Ada longkang-longkang, ada kedaknya tinggi, ada kedaknya rendah. Dua pusat pemindahan sementara PPS di Kuching dibuka semalam membabitkan 91 penduduk terjejas daripada 18 ketua isi rumah KIR. PPS berkenaan ialah PPS Dewan Sinaran Lumut dan seramai 60 penduduk terjejas daripada 11 KIR pula berlindung di PPS di Dewan Kampung Sungai Berdaun. Baik, sementara itu di Betong beberapa kawasan rendah dilanda banjir kilat berikutan hujan tanpa henti selama beberapa jam sejak petang semalam hingga lewat tengah malam tadi. Angkatan Pertahanan Awam Daerah Betong memaklumkan paras air sungai dipercayai mula naik bermula pukul 3 pagi tadi. Pemantauan pihaknya mendapati kawasan yang terjejas adalah Jalan Betong Bebangai ke Simpang Layar, berhampiran rumah panjang Rian Batang yang ditenggelami air sedalam setengah meter dan tidak dapat dilalui kenderaan kecil. Laluan masuk ke rumah panjang Rian Batang turut ditenggelami air. Turut terjejas akibat banjir adalah rumah panjang Lempawong, Sekatap, Buluh Antu dan beberapa kampung di Debak. Walau bagaimanapun tiada pemindahan dibuat. Dalam pada itu, Balai Bomba dan Penyelamat Betong juga memaklumkan berlaku beberapa runtuhan tanah di kawasan Ulu Layar. Kawasan terjejas adalah jalan berhampiran rumah Bae Melabu dan runtuhan tanah itu menyebabkan jalan di kawasan itu tidak dapat dilalui kenderaan. Peningkatan paras air sungai di kawasan Ulu Layar dan limpahan air menyebabkan jalan serta jambatan di Klinik Kesihatan Nangam Mujaus Park tidak dapat dilalui akibat terhalang oleh lumpur dan kayu hanyut. Laporan tanah runtuh turut diterima daripada penduduk rumah Nyalau, Nibong asal Semanju di Lubuk Antu melibatkan kawasan di belakang rumah panjang mereka. Program Kampung Angkat Pergigian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pergigian Bahagian Miri dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Long Laput Telang Usan Baram merupakan satu inisiatif baru dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan pergigian kepada komuniti setempat. Pegawai Pergigian Bahagian Miri Dr. Franklin Richard Seling berkata, menerusi program yang dilaksanakan sejak 2019 adalah langkah untuk membawa perkhidmatan terus kepada masyarakat. Dr. Franklin menjelaskan program kolaborasi itu bagi membolehkan setiap klinik pergigian bertanggungjawab dalam penjagaan kesihatan pergigian masyarakat kampung terpilih seterusnya akan dilawati secara konsisten selama 5 tahun. Tujuan program ini dijalankan untuk memberi kemudahan kepada penduduk kampung khasnya di kawasan-kawasan yang jauh daripada klinik-klinik pergigian dan perkhidmatan pergigian, dan kita cuba membawa perkhidmatan pergigian kita ke kawasan-kawasan kampung agar mereka dapat menerima kemudahan kita dengan lebih mudah. Beliau ditemui selepas program Kampung Angkat Pergigian di Long Laput Telang Usan Baram. Program 2 hari itu disempurnakan oleh Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Charles Balan Seling. Manakala Ketua Masyarakat Kampung Long Laput tersebut, Temenggong Elizabeth Deng berterima kasih atas pemilihan kampung itu dalam program berkenaan. Banyak orang-orang kampung yang susah pergi ke bandar, pergi ke Miri, ke Marudi untuk rawatan pergigian mereka. Antara objektif program tersebut adalah untuk memperkasakan komuniti setempat terutamanya dalam meningkatkan kesihatan pergigian. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Kami datang ni nak buat pemantauan aktiviti pemeriksaan pembiakan Jamup Aedes.
saya lakukan setiap minggu. Akan periksa di dalam dan di luar rumah. Ini semua sebab saya hadir latihan cari dan musnah yang Kombi anjurkan. Nampaknya Haji dah amalkan dan menjadi kebiasaan. Baik saudara, ini pula fokus negeri di bawah bayu. Satu perbincangan lanjut akan diadakan dalam menangani isu bekalan ayam dan juga telur sempena bulan Ramadan. Butirannya bersama rakan penyampai Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan, Syah. Ya dia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (MAFI) bagi menangani isu bekalan ayam dan telur khususnya sempena bulan Ramadan. Perkara ini dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub sempena lawatan kerja ke Pasar Besar, Kota Kinabalu. Bekalan majoritinya mencukupi, cuma ada beberapa barangan seperti ayam dan telur yang saya dan KPDN sentiasa akan berbincang dengan Kementerian MAFS, Kementerian Pertanian bagi memastikan sepanjang Ramadan, bulan puasa dan Hari Raya, bekalan ayam dan telur akan dapat dipenuhi. Sementara itu, dalam program berasingan, Datuk Seri Salahuddin turut melancarkan inisiatif Menu Rahmah peringkat Kota Kinabalu di restoran BTC Bistro Inanam, Kota Kinabalu. Apa yang lebih menyentuh hari ini adalah tentang jualan raya Rahmah. Kain yang dijual yang sepatutnya harga di luar 1 meter mungkin 6 atau 7 ringgit, tapi dijual 1 meter 2 ringgit saja. Jadi sepasang baju kurung bagi wanita hanya 8 ringgit saja. Datuk Seri Salahuddin turut menambah, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah telah membuka 304 kes melibatkan pelbagai kesalahan sepanjang Januari hingga Mac tahun ini. Ia melibatkan kompaun lebih RM47,000 dengan nilai rampasan lebih RM1,050,000. Pemeriksaan tertumpu barangan keperluan dan kawalan melibatkan 16,285 premis seperti peruncitan, pemborong dan pengeluar seluruh Sabah. Usahawan kecil dan sederhana IKS di negeri ini disaran merebut peluang meningkatkan kualiti produk termasuk kaedah pembungkusan yang menarik. Ini kerana aspek pembungkusan memainkan peranan penting terhadap strategi pemasaran sekaligus meletakkan indikator penting mempengaruhi jualan produk berkenaan. Panglima Haji G. Noor berkata usahawan IKS seharusnya perlu merebut pelbagai bantuan dan kemudahan yang disediakan kerajaan negeri mahupun persekutuan. Ini termasuklah peruntukan khas tambahan dalam Belanjawan 2023 sebanyak RM600 juta untuk komuniti peniaga kecil di Sabah dan Sarawak adalah inisiatif baik perlu diambil peluang oleh peniaga serta usahawan dalam meningkatkan perniagaan mereka. Beliau berkata demikian semasa berucap dan merasmikan pelancaran syarikat pembungkusan QPAC di Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu. Tambahnya, kerajaan negeri juga sentiasa menyokong terhadap sebarang usaha pembaharuan melibatkan perniagaan sama ada individu maupun syarikat demi merancangkan pembangunan ekonomi setempat. Golongan wanita perlu lebih berani memikul tanggungjawab yang besar ke arah memajukan lagi negara. Pencapaian dinikmati hari ini oleh golongan wanita juga boleh diperluaskan khususnya meliputi sektor pendidikan, sukan maupun perniagaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata ke arah memenuhi dasar 30% golongan wanita sebagai pembuat keputusan memerlukan pengorbanan dan komitmen tinggi dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Jelasnya kerajaan hari ini juga komited mengamalkan dasar berkenaan melalui pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Hari Wanita Antarabangsa Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Bumi Putra Sabah IKS Nita Negeri Sabah di Kota Kinabalu.
Datuk Seri Nancy walau bagaimanapun memberitahu seruan memperkasa wanita berkenaan tidak sepatutnya dilihat sebagai mengetepikan hak dan peranan golongan lelaki. Sebaliknya, golongan wanita dan lelaki seharusnya perlu bersama-sama berganding bahu dalam usaha memajukan keluarga, komuniti dan negara. Beliau juga mengingatkan wanita agar sedar mengenai hak dan perlindungan bagi sebarang diskriminasi di tempat kerja seperti gangguan seksual, pendarahan emosi dan fizikal serta ketidakadilan dalam masyarakat. Untuk bantuan dan sokongan kaunseling boleh menghubungi kementeriannya melalui talian kasih 15999. Kerajaan negeri melalui Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR mengumumkan peruntukan sebanyak RM200,000 untuk Persatuan Bangsa Sungai Sabas. Peruntukan tersebut diumumkan Menteri KPMKR Datuk James Ratib dalam Majlis Jasamudi Kenang Persatuan Sabas di Sandakan sekaligus merasmikan mesyuarat agung persatuan tersebut. Saya amat berharap supaya persatuan sungai ini ataupun Sabas ini supaya pertama sekali mereka dapat merapatkan silaturahim semua etik-etik sungai di Sabah ini dan juga seluruh Sabah ini supaya mereka bergabung tenaga bersatu padu untuk menguatkan bangsa ini supaya bangsa ini boleh maju ke hadapan setanding dengan bangsa-bangsa lain, dapat meningkatkan sosioekonomi mereka. Peruntukan yang diberi oleh Yang Berhormat Menteri kita ini cukup untuk kita mengadakan Pesta Damas pada tahun ini yang kami jangkakan pada bulan 9. InsyaAllah kita buat. Ya, kerana peruntukan kerajaan bagi itu kita gunakanlah untuk rakyat. Dalam ucapan perasmian, Datuk James turut mengingatkan masyarakat etnik sungai agar terus memelihara adat tradisi dan budaya melalui penglibatan langsung golongan belia dalam apa juga program yang dianjurkan. Beliau turut yakin kerajaan negeri melalui kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor juga mahu melihat setiap etnik perlu mempunyai perancangan masing-masing dalam menjaga khazanah budaya selain membantu rakyat meningkatkan pendapatan masing-masing. Lebih 2,800 usahawan kecil-kecilan di Pitas sedang mempergiatkan produk dan perkhidmatan mereka sekaligus mengembangkan ke luar daerah. Kebanyakan daripadanya mengkhususkan penghasilan produk berasaskan laut dan pertanian. Kita kena berusaha untuk memastikan bahawa kita mampu untuk bersaing dengan peniaga-peniaga yang berjaya. Walaupun kita peniaga kecil, tetapi dengan adanya AIM di belakang kita sudah pasti bahawa kita boleh bersaing dengan mereka-mereka yang ada di luar sana. Pengurusan wilayah Sabah kita cuba mewujudkan pasaran yang luas kepada sahabat-sahabat. Kita cuba wujudkan tamu-tamu di seluruh daerah. Kita bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan termasuklah kepimpinan daerah masing-masing untuk berkolaborasi bagi mewujudkan satu peluang latihan. Mereka berkata demikian semasa ditemui dalam sambutan Hari Keluarga Besar Sahabat AIM Cawangan Pitas, anjuran Kelab Usahawan AIM Pitas dan Lembaga Perwakilan Sahabat di Dataran Pitas. Antara produk-produk berasaskan laut yang popular dihasilkan adalah bilis, keropok lekor dan burung walit. Di Sabah dianggarkan sebanyak 30% daripada 61,000 usahawan berdaftar telah diiktiraf sebagai usahawan yang berjaya. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama dengan Dia Nawai di Angkasa Puri. Dia, teruskan. Baik, terima kasih Syah. Langsung dari Sabah. Keharmonian hubungan antara kerajaan negeri dengan persekutuan penting agar fokus terhadap penyelesaian isu dan permasalahan rakyat tidak terjejas. Titah Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Almarhum Sultan Badli Shah, kestabilan politik diperlukan untuk memperoleh manfaat melalui pembangunan projek ekonomi dan program kesejahteraan rakyat yang dirancang. Negara dan negeri dan rakyat memerlukan kestabilan politik untuk memperoleh manfaat melalui pembangunan projek ekonomi dan program
program kesejahteraan rakyat yang dirancang. Tanpa gandingan yang harmoni di antara kedua-duanya, rakyat pasti akan menerima kesan elak berpolitik secara berlebihan dan sentiasa berusaha menjaga hubungan di antara satu sama lain. Baginda bertitah demikian pada istiadat perasmian mesyuarat pertama Penggal ke-6 Dewan Undangan Negeri Dun Kedah ke-14 di Wisma Darul Aman Alustar. Berangkat sama Sultanah Kedah, Sultanah Malihah Tengku Arif. Baik saudara, untuk lebih banyak perkembangan dari negeri Jelapang Padi, langsung bersama rakan penyampai Siti Zaidah Osman di Alustar. Silakan, Siti. Golongan mahasiswa perlu menjadi pengantara untuk mewar-warkan impak dan manfaat yang diperolehi rakyat menerusi Belanjawan 2023 yang dibentangkan Perdana Menteri 24 Februari lalu. Menurut Dekan Hal Ehwal Pelajar Universiti Utara Malaysia UUM, Dr. Kamaru Azman Khamis, pelbagai insentif yang diumumkan termasuk kepada penoreh getah menunjukkan keprihatinan kerajaan untuk membela nasib semua golongan. Apabila belanjawan, bajet telah dibentang oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah satu pendekatan, adalah satu manfaat kepada semua masyarakat, khususnya di luar bandar. Kalau kita melihat dari segi kenaikan harga getah, begitu juga dengan pertanian, sawah padi, begitu juga dengan pelaut-pelaut dan sebagainya. Ini adalah satu kaedah bagaimana keharmonian, di mana kalau kita melihat Perdana Menteri kita pada hari ini menekankan kepada masyarakat yang madani. Dan kita melihat keharmonian ini, kita melihat rata-rata sampai dari Cina, India, Melayu, semua mendapat dari segi kemudahan ataupun bajet yang telah diwar-warkan oleh Perdana Menteri meliputi semua aspek. Penoreh getah yang ditemui menzahirkan rasa syukur dan berharap kenaikan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah dikaji dari semasa ke semasa selari dengan peningkatan kos sara hidup ketika ini. Alhamdulillah, terima kasihlah kepada kerajaan kerana prihatin dengan rakyat. Dia naikkan harga naikkan bantuan musim terkujuh tu kepada 800. Jadi saya harap bantuan tu secara menyeluruhlah. Buat masa sekarang bantuan ni hanya untuk kalau kebun getah tu, kalau tuan kebun dapat, penoreh tak dapat. Saya harap bantuan tu dibagi balik macam dulu balik. Penoreh pun dapat, pengusaha pun dapat. Terima kasih pada kerajaan lah. Terima kasih pada kerajaan pasal naik dengan harga tu. Terima kasih lah. Tapi bangsa sekarang ni pasal kapung ni memang teruk sikit lah kapung ni. Pasal harap motong saja. Yang tu yang lain memang tak ada lah yang kita kata. Yang tu je. Minta terima kasih lah pada kerajaan tu. Jadi boleh naik harga sekerak tu. Alhamdulillah lah. Dia pasal benda lain tu. Jadi kita tak nak kawal sangat lah pasal harga tinggi. Macam dengan ikan, ayam tu semua harga tinggi semua. Macam dengan harga sekarang ni tak padan lah ni. Kita tengok orang kampung ni dia potong pun ada yang bawah lah. Kalau RM2.7 tu yang naik berbun ni pun dia kena bagi 2 orang. Penoreh dengan tuan tanah lah. Jadi dari segi hasil tu pendapatan tu bukan dari naik. Ada yang kurang, ikut keadaan musim kemarau dia kurang. Hujan tak boleh potong. Tapi itu nanti kerjaan bagi itu saya rasa amat baiklah. Belanjawan 2023 mengumumkan kenaikan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah daripada RM2.50 kepada RM2.70 sekilogram. Sumbangan musim tengkujuh pekebun kecil juga dinaikkan daripada RM600 kepada RM800 untuk tempoh 4 bulan, membabitkan peruntukan RM256 juta. Dipisahkan tirai besi bukan pengakhiran hubungan antara ibu dan anak. Menyedari pentingnya hubungan kasih sayang itu, Penjara Pokok Sena mengambil inisiatif mengadakan program jalinan kasih ibu dan anak. Seramai 20 penghuni wanita penjara itu diberikan peluang untuk bertemu anak masing-masing secara bersemuka. Selama 5 tahun, ibu tiada bersama anak-anak ibu. Ibu janji inilah tahun yang terakhir buat ibu di sini. Maaf,
Tiada kata-kata yang dapat menggambarkan perasaan seorang ibu tatkala dapat bertemu dan memeluk anak masing-masing, apatah lagi selepas berpisah dalam tempoh yang sangat lama. Program ini membuatkan saya rasa bahagia sebab saya hukuman yang paling lama di sini, hukuman yang sangat tinggi 30 tahun. Dan saya tidak menjumpai anak saya selama 9 tahun daripada anak saya kecil. Bila saya tengok anak saya dah besar. Jadi saya rasa macam terkejut. Saya happy sangat hari ini kerana saya dapat diberi peluang untuk jumpa anak saya berdepan. Saya selalu berdoa, hari-hari berdoa dapat peluk anak, dapat cium anak. Tapi hari ini Tuhan kabulkan doa saya untuk berjumpa dengan anak saya. Alhamdulillah hari ini saya nak cakap saya happy sangat-sangat. Dalam happy itu saya sedih sebab saya tak pernah berpisah dengan anak lama. Dan sepanjang saya duduk sini, hari ini baru saya boleh betul-betul boleh dapat peluk mereka. Yang bongsu tu dia cakap, ibu rindu. Selalu tanya, ibu sihat? Saya macam, tak boleh. Dan saya lagi terkilan bila kata saya tak boleh nak hantar mereka pergi sekolah tahun ni. Selalu saya nak yang pergi daftar semua kan. Tu cakap dengan mereka, janji dengan ibu, tunggu ibu balik. Janji dengan ibu, pergi sekolah. Pengarah Penjara Negeri Kedah, Timbalan Komisioner Penjara TKP Abdul Kadir Jalaini Ismail memaklumkan program ini memberi peluang kepada penghuni yang menerima hukuman seumur hayat, tahanan Mahkamah Tinggi dan hukuman selama lebih 7 tahun untuk bertemu dengan ahli keluarga masing-masing. Apabila mereka dihargai secara tidak langsung, ini akan menjendarkan kembali kepada mereka untuk berubah menjadi seorang insan yang berguna. Inilah kehendak tujuan hari ini. Dan hari ini tuan-tuan lihat bagaimana sedihnya setelah walaupun mereka boleh jumpa dengan keluarga tetapi melalui intercom dan dari sebalik cermin. Hari ini mereka dapat merasai memegang anak mereka sendiri dan kasih sayang itulah. Jadi anak-anak pun tidak akan lupa walaupun ibu mereka telah duduk dalam penjara, tinggal dalam penjara menjalani hukuman, tapi kasih sayang itu tetap masih terlaksana. Jadi inilah saya nak menunjukkan kepada masyarakat bahawa hargailah, berilah peluang kepada banduan-banduan yang telah kami didik untuk menjadi warga yang berguna dan aset pada negara. Kira-kira seminggu saja lagi sesi Persekolahan Baharu 2023 akan bermula. Di Alustar, 180 pelajar kurang berkemampuan menerima bantuan persekolahan yang disumbangkan oleh syarikat korporat Fazil Group. Pengarah urusan Fazil Group, Datuk Seri Muhammad Fazil Syafi'i berkata pihaknya memperuntukkan hampir RM30,000 bagi melaksanakan program bantuan persekolahan di Kedah tahun ini. Beliau berkata setiap pelajar diperuntukkan sebanyak RM150 untuk membeli kelengkapan sekolah. Charity ini sebenarnya kita nak bagi tahu kepada semua syarikat-syarikat ni supaya membantu siapa-siapa sahaja yang rasa pendapatan dia lebih, dia sepatutnya membantu warga-warga asnam ni, kerana walaupun sedikit kita rasa RM100-200 mereka amat besar. Cuba kita tengok tadi, kita pilih ibu bapa dia semua terima kasih kerana bagi kepada mereka, sehingga kan saya bagi tahu tadi, saya ingat tak apa, saya dapat 2 orang anak-anak dan boleh pakai, bayar. Boleh pakai baju, boleh tukar. Beli 14 saiz, 15 saiz, 16 saiz, bagi banyak saiz. Tambahnya, bantuan sama turut dihulurkan ke beberapa negeri lain, antaranya Terengganu, Kelantan, Pahang, Johor, Perak dan Melaka. Laporan itu mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapan Padi untuk petang ini. Saya Siti Zaidah Osman, Salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Siti Zaidah langsung dari Kedah.
Baik saudara, seorang peternak lembu ditahan kerana memiliki dadah dan juga sepucuk pistol. Suspek lelaki berusia 27 tahun itu ditahan di sebuah bangsal di Taman Desa Rahmat, Kota Baru, Kelantan pukul 9.48 malam Khamis lalu. Hasil serbuan, polis menemukan 3 plastik berwarna biru gelap berisi 600 biji pil berwarna merah dan hijau yang disyaki dadah jenis pil yaba. Sepucuk pistol semi-automatik bersama kelopak mengandungi 9 butir peluru hidup turut ditemui bersama suspek. Kita tak dapat pastikan dia pengedar. Cuma kita tangkap dan ada sejumlah dadah dengan ni. Mungkin dia menjadi orang tengah, mungkin dia small time pusher. Jadi itu akan dibuat siasatan lanjutlah. Dan saya percaya ada rangkaian lain lah. Tapi dengan memilikan senjata api, boleh dikatakan terlibat secara langsung dengan sindiket pengedaran. Dan peranannya kita akan pastikan. Turut disita sebuah kenderaan pacuan 4 roda dan motosikal dengan nilai rampasan keseluruhan lebih RM83,000. Semakan mendapati suspek mempunyai 2 rekod lampau di bawah Seksyen 30/3 Akta Racun 1952. Suspek direman selama 7 hari bermula 10 Mac. Di Temerloh, Pahang, 2 lelaki rentung apabila kenderaan pacuan 4 roda dinaiki mereka terbakar selepas merempuh bahagian belakang lori kontena awal pagi tadi. Kejadian berlaku di kilometer 108.8 Lebuh Raya Pantai Timur, Kampung Cempaka. Dalam kejadian itu, kedua-dua mangsa tersepit dalam kenderaan, manakala pemandu lori kontena yang membawa muatan alat ganti kereta terselamat. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Zulfadli Zakaria memberitahu pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada jam 5.24 pagi. Mayat kedua-dua mangsa yang tersepit dalam kenderaan yang terbakar itu berjaya dikeluarkan selepas operasi pemadaman selesai. Menjadikan Malaysia sebagai negara transit hidupan liar secara haram. 353 individu ditahan dalam operasi bersepadu khazanah OBK bermula September 2019 sehingga Disember 2022. Operasi dengan kerjasama polis, kastam dan badan bukan kerajaan NGO turut merampas dan menyita barangan dengan nilai keseluruhan RM224 juta. Antara hidupan liar yang sering dirampas ialah tenggiling yang dibawa dari Indonesia. Biasanya lepas dia pemungul tembak, dia akan potong pada masa itu juga. Biasanya dia akan tolak ke negara jiran kita lah. Biasanya ke yang terdekat di Thailand lah. Burung-burung pula, contoh burung murai batu, dia akan hantar sudup ke Indonesia. Dan masa yang sama juga, ada juga hidupan liar daripada luar bawa masuk Malaysia pun ada. Contohnya macam tenggiling. Tenggiling dibawa masuk daripada Indonesia, bawa masuk ke Malaysia, dan daripada Malaysia dihantarlah ke Thailand, Vietnam dan ke China. Itu dia punya laluan-laluan dia lah. Tambah Dato' Abdul Kadir, sehingga awal Mac tahun ini sebanyak 19 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan mengikut Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716, Akta 716 dan peruntukan undang-undang lain yang berkaitan. Ia melibatkan penahanan 30 warga tempatan dan seorang warga asing dengan nilai rampasan berjumlah RM6.42 juta. Atlet 400 meter wanita negara Shirin Samson Valabui terus mencipta sensasi apabila memperbaharui rekod kebangsaan dalam Dewan buat kali keempat dengan catatan 52.27 saat. Pencapaian itu dilakar ketika memenangi pingat emas di kejohanan olahraga dalam Dewan NCAA Division 2 di Virginia, Amerika Syarikat. Shirin mengatasi Sean Walter yang mengakhiri aksi final di tempat kedua dengan catatan 53.54 saat, manakala Tiffany Hui
seri ketiga 53.68 saat. Shirin turut bersaing dalam acara 4x400 meter dan meraih tempat ketiga. Momentum positif yang ditunjukkan pelari berusia 25 tahun itu dilihat menjadi persediaan terbaik menjelang Sukan SEA 2023 di Kemboja Mei ini. Pada Mac tahun lalu, nama Shirin mula menjadi sebutan apabila dia melebur rekod kebangsaan milik legenda Norasila Muhammad Khalid 54.58 saat yang dilakukan pada 2006 dengan catatan masa 53.79 saat. Catatan yang dilakukan awal pagi tadi adalah kali keempat Shirin yang kini menuntut di Winona State University di Minnesota memecahkan rekod kebangsaan 400 meter dalam dewan dalam tempoh setahun. Ini pula badminton terbuka Jerman. Hasrat bergu wanita utama negara Pelitan Amtina melangkah ke final musnah selepas tewas kepada pilihan pertama kejohanan Nami Matsuyama Chiharushida dari Jepun pada aksi separuh akhir awal pagi tadi. Dalam kejohanan yang berlangsung di Mulheim itu, pasangan nombor 6 dunia Peli dan Tina terpaksa akur apabila tunduk 22-24, 13-21 dalam tempoh 42 minit. Mengikut rekod pertemuan sebelum ini, Peli, Tina yang juga pilihan ketiga kejohanan pernah melakukan perhitungan bersama Nami dan Chiharu sebanyak 7 kali. Namun hanya menewaskan pasangan Jepun itu sekali sahaja, iaitu ketika menjuarai kejohanan terbuka Perancis 2022 pada Oktober tahun lepas. Kini fokus Peli dan Tina ialah menghadapi saingan All England 2023 yang akan membuka tirai pada 14 Mac ini apabila dijadual bertemu satu lagi pasangan Jepun, Mayu Matsumoto Wakana Nagahara pada pusingan pertama. Seramai 2,700 peserta memeriahkan acara kayuhan berbasikal OCBC Cycle Kuala Lumpur 2023 hari ini. Pelepasan disempurnakan oleh Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh di Dataran Merdeka seawal 6 pagi. Kejohanan tersebut kembali dianjurkan selepas 3 tahun susulan pandemik COVID-19. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksanaan OCBC Cycle KL 2023, Datuk Naim Muhammad, berpuas hati penganjuran kali ke-6 ini berjalan lancar dengan sambutan meriah daripada peserta. Kita harapkan selepas pandemik, setelah 3 tahun kita tidak mengadakan aktiviti ini, kita harap di tahun-tahun akan datang akan lebih ramai lagi yang akan turut serta untuk meriadah di dalam bandar Kuala Lumpur. Acara kayuhan ini menawarkan 2 kategori iaitu 21 km dan 42 km secara 2 pusingan. Kategori baru bagi korporat turut diperkenal iaitu The KL's Mayor Ride sejauh 42 km untuk pasukan yang terdiri daripada 10 peserta setiap kumpulan. Acara berakhir sekitar pukul 10 pagi. Baik saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah hari ini. Terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu.